Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni 99 usul dirayah hadis. Satu panduan mudah untuk kita kenal, untuk kesan hadis-hadis dhaif, hadis lemah dan hadis maudhu' hadis palsu. Jilid yang pertama karangan Maulana Muhammad Asri bin Muhammad Yusuf ni. Sekarang ni kita masuk usul yang ke-20. Mungkin 24 ni silap. 26 dah. Usul yang ke-26 dah. Usul yang ke-26 hadis-hadis tentang kelebihan dan keburukan sayur-sayur. Tertentu semuanya maudhu'. Lebih atau buruk sayur-sayur tu semuanya maudhu'. Hadis-hadis tersebut maudhu'. Demikian juga hadis-hadis yang menggambarkan kelebihan sayur dalam sesuatu hidangan kerana ia boleh menghalau syaitan ke, dan ia mengandungi khasiat-khasiat tertentu. Semua maudhu'. Kecuali hadis tentang kelebihan cendawan. Ada soal. Kelebihan cendawan jika anda mengiranya termasuk dalam senarai sayur-sayuran lah. Kerana ada hadis sahih mengenai cendawan . Antara contohnya adalah hadis berikut. Al-kam'atu minal manni wa ma'uha shifa'un lil 'aini. Maksudnya cendawan itu sebahagian daripada al-man. Cendawan itu sebahagian daripada al-man. Airnya adalah penawar untuk mata. Cendawan itu sebahagian daripada alman, airnya adalah penawar untuk mata. Hadis Bukhari dan Muslim. Kuat . Okey, di bawah ini dikemukakan beberapa contoh hadis mengenai kelebihan dan keburukan sayur-sayuran tertentu. Contoh pertama dah. Ma min waraqati min waraqil hindiba illa wa 'alaiha qatratun min ma'il jannati. Maksudnya tiada sehelai pun daun cikori. Waraqil hindiba ni. Daun cikori melainkan di atasnya ada setitis air syurga. Tidak ada sehelai pun daun cikori melainkan di atasnya ada setitis air syurga. Ini pertama, contoh pertama. Contoh kedua dah. Fadlul qurrasi 'ala sa'iril buquli ka fadlil burri 'ala hububi. Maksudnya kelebihan daun bawang daripada semua sayur-sayuran lain seperti kelebihan gandum daripada biji yang lain. Fadlul qurrasi 'ala sa'iril buquli ka fadlil burri 'ala hububi. Kelebihan daun bawang daripada semua sayur-sayuran lain seperti kelebihan gandum daripada biji yang lain. Itu contoh kedua. Contoh ketiga pula, bingsatil baqlatul al-jarjiru man akala minha laylan bata wa nafsuhu tunazi'uhu wa yadribu irqul juzami fi anfihi kuluha naharan wa kufu anha laylan. Maksudnya sayur yang paling buruk, yang tidak baik adalah selada air. Sayur paling buruk, tidak baik ini selada air. Sesiapa yang memakannya pada waktu malam, ia akan bermalam dalam keadaan nafasnya mengganggunya. Urat penyakit kusta juga akan memukul di dalam hidungnya. Oleh itu makanlah selada air pada waktu siang, jangan makan pada waktu malam. Ini contoh ketiga dah. Okey, contoh keempat pula dah. Ahdiru mawaidakum al-baqla fa innahu mataradatun lisyaitan. Maksudnya biarlah ada dalam hidangan-hidanganmu sayur-sayuran. Al-baqla sayur-sayuran kerana ia menghalau syaitan. Fa innahu mataradatun lisyaitan. Kerana ia menghalau syaitan . Ini contoh keempat. Kerujukan. Hadis contoh pertama terdapat dalam Mu'jamul Kabir. Hadis pertama cerita daun cikori sitis air syurga tu. Dalam hadis pertama terdapat dalam Mu'jamul Kabir karangan At-Tabarani jilid 3 muka surat 130. Abu Nu'aim menyebutnya dalam At-Tibun Nabawi jilid 2 muka surat 127. Dan Hilyatul Awliya, dan kitab dia Hilyatul Awliya jilid 3 muka surat 24. Ia juga terdapat dalam kitab-kitab hadis maudhu', hadis palsu yang tulis oleh Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim Az-Zahabi, As-Sakhawi dan Mula Al-Qari. Lihat Ibnu Jauzi dalam Al-Mawdu'at jilid 2 muka surat 298. Ibnu Qayyim dalam Al-Manarul Munif muka surat 54. Az-Zahabi dalam Talkhisul Kitabul Mawdu'at muka surat 140. As-Sakhawi dalam Al-Ajwibah Al-Mardiyah jilid 1 muka surat 216 hingga 222. Mula Al-Qari dalam Al-Asrar Al-Marfu'ah fil Akhbar Al-Mawdu'ah muka surat 429. Okey, hadis contoh kedua. Contoh kedua tadi daun bawang, kelebihan daun bawang kelebihan ganda daripada bijiran lain. Perbandingan dia. Daun bawang
Okey, hadis contoh kedua terdapat dalam Mawdu'at jilid 2 muka surat 300, Al-Manarul Munif muka surat 55, Al-La'ali'ul Masnu'ah jilid 2 muka surat 189, Al-Fawaidul Majmu'ah muka surat 167, Al-Asrar Al-Marfu'ah fi Al-Akhbar Al-Mawdu'ah muka surat 409, Tanzihus Syari'ah Al-Marfu'ah jilid 2 muka surat 237, Al-Lu'lul Marsu' muka surat 109 dah. Hadis contoh ketiga ni. Contoh ketiga ni, hadis dia sehari paling buruk seladar ni dah. Ada penyakit kusta laga apa dah. Okey. Kalau makan waktu malam dah. Serius makan waktu siang saja dah. Okey, hadis contoh ketiga terdapat dalam Mawdu'at jilid 2 muka surat 299, Al-La'li'ul Masnu'ah jilid 2 muka surat 188, Al-Manarul Munif muka surat 54, Al-Asrar Al-Marfu'ah fil Akhbar Al-Mawdu'ah muka surat 409, Asnal Matalib fi Ahadits Mukhtalifati Al-Maratib muka surat 16. Okey, hadis contoh keempat terdapat dalam Al-Majruhin jilid 2 muka surat 186, Al-Mawdu'at jilid 2 muka surat 298, Al-La'ali'ul Masnu'ah jilid 2 muka surat 107, Al-Manarul Munif muka surat 54, Al-Fawaidul Majmu'ah muka surat 195, Al-Asrar Al-Marfu'ah fil Akhbar Al-Mawdu'ah muka surat 409, Tazkiratul Mawdu'at muka surat 141, Tanzihus Syari'ah Al-Marfu'ah jilid 2 muka surat 246, Al-Lu'lu'ul Marsu' muka surat 33. Dah, contoh keempat tu hadis pasal hidangan kena ada sayu halal syaitan dah. Tu dah. Jadi semua ni kita ada palsu belaka kita dah. Okey, komentar dia. Pertama, At-Tabrani dalam mengemukakan hadis contoh pertama. Ada contoh hadis pertama tentang daun cikori dah. Yang bermaksud tiada selain pun daun cikori melainkan di atasnya ada setitis air syurga. Di dalam Al-Mu'jamul Kabir dengan sanad berikut sanad dia gini. Haddatsna Ahmad bin Daud Al-Makki, haddatsna Hafs bin Umar Al-Mazini, qala haddatsana Artah bin Al-Ash'as Al-Alawi, qala haddatsna Bishr bin Abdullah bin Amr bin Sa'id Al-Khuz'ami, qala dakhaltu ala Muhammad bin Ali bin Husain wa 'indahu ibnahu. Kisah ini mengandungi beberapa orang perawi yang sangat-sangat bermasalah. Bishr bin Abdullah adalah seorang perawi Syiah. Hafiz bin Ibn Hajar dalam Nisan al-Mizan tidak lebih daripada mengatakan begini tentangnya. At-Tusi telah menyebutnya sebagai salah seorang perawi daripada Abu Ja'far Al-Baqir dan anaknya Ja'far As-Sadiq, dan beliau berkata Bishr adalah salah seorang perawi Syiah. Nah, ini Bishr bin Abdullah. Ada kemungkinan dialah mereka hadis itu. Sebagaimana sedia dimaklumi, golongan Syiah adalah golongan yang paling banyak berdusta dan paling banyak mereka hadis-hadis. Riwayat ini pun sememangnya berpunca daripadanya. Arta' bin Al-Ash adalah perawi punah halikun. Arta' bin Al-Ash. Al-Haythami mengatakan Arta' adalah perawi yang dhaif sangat. Arta' ni perawi yang dhaif sangat. Dan hadis dan ini adalah hasil rekaannya. Al-Haythami kata dia hak Majmu' Az-Zawaid wa Manba'ul Fawaid jilid 5 muka surat 4 dan 203. Bahatin mengatakan tidak boleh sama sekali berhujah dengan hadisnya. Rujuk Al-Majruhin jilid 1 muka surat 180. Hafiz bin Umar Al-Mazini menurut Al-Haythami dan Hafiz Ibn Hajar ia perawi majhul dan tidak dikenali dia. Hafiz bin Umar Al-Mazini tak dikenali majhul. Okey, komentar jadi kita kenal ni buat dua perkara. Pertama, mungkin jahat lagi pada orang lain. Mungkin kurang jahat daripada dia, jadi ada kemungkinan tak ada dah. Dia tak kenal tak. Okey, yang kedua, komentar kedua. Ibn Jauzi mengemukakan hadis contoh pertama hak daun cikori ni, setitik air syurga tu, melalui beberapa saluran riwayat lain. Dalamnya juga terdapat beberapa orang perawi yang sangat-sangat bermasalah, antaranya Umar bin Hafs. Imam Ahmad berkata tanya, kami telah mengoyak hadisnya dah. Yang kedua, Muhammad bin Yunus Al-Qudaimi. Ibn Hibban berkata tanya dia mereka hadis. Muhammad bin Yunus Al-Qudaimi, Ibn Hibban kata dia mereka hadis. Ketiga dah, Mas'adah bin Al-Ayasa. Imam Ahmad berkata tertanya, Mas'adah tidak berjalan langsung. Kami sudah lama mengoyak hadisnya. Mas'adah. Al-Azdi pula berkata tertanya perawi matruk. Abu Daud mengatakan Mas'adah pun dusta tu Ibn Dihayah menyimpulkan dan katanya hadis ini maudhu' palsu dari semua seluruh riwayatnya Komentar ketiga, tidak dapat dinafikan bahawa sayur itu memanglah mempunyai banyak sekali khasiatnya dan ia sangat baik untuk kesihatan.
Sesetengah sayur bahkan ada disebutkan namanya dalam Quran. Dalam hadis-hadis sahih juga tersebut Nabi SAW menyukai sayur-sayur tertentu. Tetapi tidak pula tersebut baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis sahih kelebihan mana-mana satu daripadanya seperti tersebut dalam hadis-hadis palsu. Contoh pertama ini sebut saja makan ke ada setengah sayur tapi Nabi tak ayat kelebihan pun. Komentar keempat, untuk mengetahui khasiat berupa vitamin dan sebagainya yang terkandung dalam sayur-sayuran, khasiat apa ada dalam sayuran ni, atau dalam makanan dan minuman, anda tidak perlu terikat pun dengan sabda Rasulullah SAW. Dengan erti anda hanya boleh menerima keterangan tentangnya daripada Rasulullah SAW saja. Tidak boleh daripada orang lain. Tidak betul gitu dah. Untuk mengetahui perkara-perkara duniawi seperti itu, kita umat Islam boleh menerima hasil kajian sesiapa pun Tidak kira lah ia seorang Muslim atau seorang kafir jika kajian lengkap dengan data lengkap Namun kita sama sekali tidak dibenarkan menerima sesuatu yang direka-reka dan diada-adakan atas nama Nabi SAW. Dengan kata Islam ni semua kau selesai agak. Last sekali sandar atas nama Nabi pada kita ni. Tidak amal pun Islam betul Karut pula riwayat palsu pula atas nama Nabi SAW secara palsu Atas nama agama secara palsu Kita penting parlimen, kita buat hujah dalil ni pada hakikatnya malah kita ni tidak ada alasan yang kuat. Ini benda-benda yang menunggang agama, menunggang Nabi Komentar kelima, andai kata sayur-sayur tertentu memang ada banyak khasiat dan kebaikannya untuk kesihatan manusia dan ia dapat digunakan untuk mengubati 1001 macam penyakit sekalipun, tidaklah keadaan itu mengharuskan kepada anda mereka-reka dan mengada-adakan hadis atas nama Rasulullah SAW. Sama ada dengan maksud menunjukkan kelebihan dan kehebatan Rasulullah SAW atau dengan apa tujuan yang baik sekalipun pada pandangan anda, tak boleh haram Komentar ke-6 apabila seorang Muslim membaca hadis itu atau ia didedahkan kepadanya, apakah gerangan reaksi dan responnya terhadap Shikori Bukankah ia akan lebih teruja dengannya? Pada ketika itu sebenarnya seorang Muslim telah tertipu dan ditipu. Sesuatu yang pada asalnya dijual dengan harga yang sangat murah akan bertukar menjadi sangat mahal. Kerana sebab tertentu Pertama, mungkin kerana sememangnya Shikori itu ada kelebihan dan khasiatnya tersendiri. Tak nyabit kata Nabi, tapi memang ada khasiat sungguh Cuma orang nak nego ni, orang berbuah atas nama Nabi selagi walaupun palsu Kedua, kerana ini dianggap penawar daripada Rasulullah SAW untuk umatnya. Padahalnya bukanlah sebegitu Itu pun bukan sabda Rasulullah SAW pun Komentar ketujuh, hadis contoh kedua iaitu fadlu qurrasi ala sa'iril wuquli ka fadlil burri 'anil hububi. Hadis contoh kedua, kelebihan daun bawang daripada semua sayur-sayuran lain seperti kelebihan gandum daripada bijiran-bijiran yang lain. Dalam versi lain di tempat perkataan al-burri tersebut dalam perkataan al-khubzi kelebihan roti daripada bijiran lain. Apalah, kalau begitu maka artinya ialah kelebihan daun bawang daripada semua sayur-sayuran lain seperti kelebihan roti daripada bijiran-bijiran lain. Menurut pengarang Al-Lu'ul Marsu' yakni Muhammad bin Khalil bin Ibrahim At-Tarabulusi meninggal 1305 Hijrah. Ia semacam rekam puak-puak zindik Mesir puak-puak kafir dari perut tapi ngaku Islam di Mesir Dia Al-Lu'ul Marsu' muka surat 129. Komentar ke-8 Asy-Syaukani mengomentari hadis contoh kedua dan katanya ia adalah hadis yang panjang. Di dalamnya tersebut tentang kacang akhrot, kacang walnut, Shikori, cendawan, selada air dan sebagainya. Di dalamnya juga tersebut tentang daging. Rasulullah SAW kononnya telah bersabda tentang daging sebegini Setiap ketul daging yang masuk ke dalam perut menimbulkan penyakit dan menghilangkan penawar seumpama sebesar penyakitnya Masuk penyakit, buai penawar Ini adalah hadis maudhu', ada palsu. Dia Al-Fawaidul Majmu'ah muka surat 167. Komentar ke-9 Ibnu Jauzi pula siap mengemukakan sanad bagi hadis contoh kedua begini Ibnu Jauzi cari sanad Dari kitab ni tak sebut, dia jumpa sanad Anba'ana Abdul Awal bin Isa Izna illam yakun sami'a qala anba'ana Abu Abdurrahman bin Abi Asim Al-Jahri qala anba'ana Abu Abdullah Muhammad bin Ja'far Al-Malini qala haddatsana Ahmad bin Muhammad
bin Ali bin Razin al-Naisaburi qala hadatsana Abu Muhammad Abdul Rahim bin Habib al-Faryabi qala hadatsana Salih bin Bayan an Asad bin Sa'id an Ja'far bin Muhammad an abaihi an Ali qala kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara 'indahu al-adhan faqala. Nah, itu sanad dia dah. Setelah mengemukakannya berserta teks hadis-hadis beliau, Ibnu Jauzi berkata ini adalah hadis yang tiada keraguan tentang maudhu'nya, tentang palsu hadis ni lah. Hadis contoh kedua lagi sana. Perawi yang tertuduh merekanya ialah Abdul Rahim bin Habib al-Faryabi. Kata Abu Hatim bin Hibban, dia mereka hadis atas nama perawi siqah. Nah, tentang bawah kelebihan bawah ni. Dia mereka hadis atas nama perawi siqah. Barangkali dia telah mereka lebih 500 hadis atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ad-Daraqutni, Salih bin Bayan adalah perawi matruk, tidak terima periwayatannya lah, ataupun setengah takrifan dia. Dia kata tertuduh berdusta dah. Lihat Al-Mawdu'at jilid 2 muka surat 300 hingga 301. Komentar ke-10 hadis contoh ketiga. Dah contoh ketiga ni pasang seladar dah. Kalau makan malam penyakit. Dah. Kusta laga pelidu ni. Kena makan sia sangat. Okey, hadis contoh ketiga dikemukakan oleh Ibnu Jauzi dalam bab zikrul jarjir. Di bawah ini adalah sanadnya anba'ana Ismail bin Ahmad qala anba'ana Ismail bin Mas'adah qala anba'ana Abdul Qasim Hamzah bin Ibn Yusuf As-Sahmi qala haddatsani Ahmad bin Muhammad bin Isa Al-Jurjani qala haddatsana Abi qala haddatsana Muhammad bin Abdul Mu'min qala haddatsana Abdul Rahman bin Abdul Aziz qala haddatsana Abu Hasan an Abdul Ala an Mahkul an Atiyah bin Bishr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah memukakan sanad ini berserta teks hadisnya, Ibnu Jauzi berkata ini adalah hadis maudhu', hadis palsu. Kebanyakan perawinya majhul. Mas'adah bin Al-Yasa' juga ada meriwayatkan daripada Ja'far As-Sadiq bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala al-jarjir thumma batal jarjir bitaraddudi fi jildihi. Bermaksud siapa makan selada air kemudian ia bermalamlah ia dalam keadaan selada air itu merayap-rayap di bawah kulitnya ni. Ini pun hadis maudhu' juga hadis palsu. Berhubung dengan Mas'adah bin Al-Yasa', Imam Ahmad berkata Mas'adah langsung tidak berguna. Lama sudah kami koyak hadisnya. Abu Daud mengatakan dia pendusta. Al-Azdi mengatakan dia perawi matruk. Lihat Al-Mawdu'at jadi 2 muka surat 299. Walaupun hadis Mas'adah itu dikemukakan juga oleh Abu Nu'aim dan At-Tib Nabawi, tetapi guru Abu Nu'aim yang bernama Ahmad bin Ja'far adalah seorang pereka hadis. Dia tok guru kepada Abu Nu'aim ni. Abu Nu'aim ni sahih dah. Tok guru dia pereka hadis ni. Dalam sanadnya ada berapa orang lagi perawi dhaif dan matruk. Oleh itu ia tidak layak menjadi syahid penyokong bagi hadis Mas'adah tersebut. Demikian disebutkan oleh Ibn Arraq dalam Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah jilid 2 muka surat 247. Komentar sebelah hadis contoh keempat dah. Hadis contoh keempat tu hadis sayur itu hidup denganmu kerana halal syaitan dah. Halal syaitan. Sayur makan sayur halal syaitan. Dikemukakan oleh Ibnu Jauzi dengan sanad berikut. Anba'ana Ibnu Khairun an Al-Jahri an Ad-Darqni an Abi Hatim bin Hibban qala hadatsana Ahmad bin Yahya bin Zuhair qala hadatsana Al-Ala bin Muslamah an Ismail bin Maghra Al-Kirmani an Ibn Ayyash an Burd an Makhul an Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengemukakan sanad ini berserta teks hadisnya, Ibnu Jauzi berkata hadis ini tiada langsung asalnya. Kata Ibn Hibban, Al-Ala meriwayatkan hadis-hadis maudhu', hadis palsu daripada perawi siqah. Tidak halal berhujah dengannya. Nah, Al-Ala itulah. Ya, Al-Ala dah. Abul Al-Fatah Al-Azdi pula berkata Al-Ala adalah seorang yang jahat. Dia tidak kisah apa pun yang diriwayatkannya. Tidak halal kepada siapa pun yang mengetahui tentangnya meriwayatkan daripadanya. Kata Muhammad bin Tahir dia mereka hadis. Muhammad bin Tahir kata dia mereka hadis. Ini Al-Ala dah. Dia Al-Mawdu'at jadi 2 muka surat 298. Okey, habislah usulnya ke depan ni. Iaitu hadis kelebihan keburukan sayur-sayur tertentu semuanya maudhu'. Kecuali hadis tentang cendawan dah. Itu hadis okeylah hadis sahih. Tapi hal lain tu semua palsu dah. Usul yang ke-27.
Keempat kita. Usul kedua, hadis-hadis tentang kelebihan garam dan kelebihan memakan garam sebelum dan selepas memakan makanan utama yang lain. Semuanya maudhu' atau paling tinggi pun ia dhaif, sangat dhaifun jiddan. Tidak ada satu pun daripadanya sahih. Di bawah ini dikemukakan 3 contoh berkenaan dengannya dah. Kelebihan garam ni. Okey. Contoh pertama, Rasulullah SAW dikatakan telah bersabda, "Alaikum bil milhi fa innahu shifaa'un min 70 da'an." Maksudnya jangan lupa garam. Alaikum bil milhi, kerana sungguhnya ia adalah penawar bagi 70 penyakit. Fa innahu shifaa'un min 70 da'an. Ia penawar bagi 70 penyakit ni. Ni contoh pertama. Okey, contoh kedua. Aisyah kononnya telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Wa man akala milha qabla at-ta'ami wa ba'da at-ta'ami faqad amina min salasimi'atin wa sittina naw'an min ad-da'i ahwanuha al-juzamu wal barus." Maksudnya siapa yang makan garam sebelum dan selepas memakan makanan utama, berarti telah aman, selamat daripada 360 jenis penyakit. 360 jenis penyakit ni. Makan garam sebelum dan selepas makan utama ni. Yang paling ringan daripadanya ialah kusta dan sopak. Itu contoh kedua. Contoh ketiga dah. Anas radhiyallahu katanya telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Sayyidu idamikum al-milhu." Sayyidu idamikum al-milhu. Maksudnya penghulu lauk kamu ialah garam. Penghulu lauk kamu ialah garam. Okey, rujuk dah. Hadis contoh pertama hak cerita pasal penawar garam ni, penawar 70 penyakit. Terdapat dalam Firdaus bil Ma'thur al-Khitab jilid 3 muka surat 33 oleh Abu Syuja', yakni Syurwaih bin Syahardar bin Syirwah ad-Dailami lah, Abu Syuja'. Dan ada dalam kitab Al-Mawdu'at oleh Ibn Jauzi jilid 2 muka surat 289, dalam Al-La'ali'ul Masnu'ah oleh Suyuti jilid 2 muka surat 179, Al-Matalibul Aliyah oleh Hafiz Ibn Hajar jilid 10 muka surat 175, Tazkiratul Mawdu'at oleh Muhammad Tahir Al-Fattani muka surat 141, Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah oleh Ibn Araq jilid 2 muka surat 243, Al-Fawaidul Majmu'ah oleh Syaukani muka surat 161. Itu hadis contoh pertama ni. Hadis contoh kedua. Contoh kedua ni, makan garam sebelum dan selepas makanan utama, selamat daripada 360 jenis penyakit. Paling ringan kusta dan sopak dia kata dah. Okey, hadis contoh kedua ni terdapat dalam Firdaus bil Ma'thur al-Khitab jilid 3 muka surat 589. Musnadul Haris jilid 1 muka surat 586. Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah jilid 2 muka surat 266. At-Tuyuriyat jilid 3 muka surat 1228. Al-Manarul Munif muka surat 55. Al-Masnu' muka surat 242. Kashful Khafa jilid 1 muka surat 500 hingga 507. Al-Fawaidul Majmu'ah oleh Syaukani muka surat 152. Okey, hadis contoh ketiga. Contoh ketiga ni, penghulu lauk garam ni, penghulu lauk garam ni terdapat dalam Sunan Ibn Majah, jilid 2 muka surat 1102, dalam Syu'abul Iman jilid 5 muka surat 102 hingga 103, Musnad Abi Ya'la jilid 6 muka surat 377, Musnad Al-Qada'i jilid 2 muka surat 265, Al-Mu'jamu Al-Awsat jilid 8 muka surat 354, Al-Kamil Ibn Adi jilid 5 muka surat 247, Kashful Khafa jilid 1 muka surat 525, Awradul Basam bi tartib wa takhrij fawaid at-tamam jilid 3 muka surat 121, Al-Maqasidul Hasanah muka surat 244. Okey, komentar. Pertama, Ibn Jauzi mengumpulkan hadis contoh pertama. Penawar 70 penyakit garam tu. Di bawah bab kelebihan garam dengan lengkap bersama sanad-sanadnya seperti di bawah ini ya. Anba'ana Hibbatullah bin Ahmad al-Jazairi qala anba'ana Ibrahim bin Umar al-Barkami qala hadatsna Abu Bakar bin Bukhait qala hadatsna Abu Qasim Abdullah bin Ahmad bin Amir qala hadatsani Abi Ahmad bin Amir qala hadatsani Ali bin Musa ar-Ridha qala hadatsani Abi Musa bin Ja'far qala hadatsani Abi Ja'far bin Muhammad qala hadatsani Abi Muhammad bin Ali al-Hadd qala hadatsani Jaddi Abi Ala bin al-Husain قال حدثني أبي الحسن بن علي قال حدثني أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي عليك بالملح فإنه شفاء من 70 داء الجزام والبرص والجنون. Ini hadis contoh pertama dah pasal elok 70 penyakit dah. Jadi maksudnya wahai Ali, jangan lupa garam kerana sungguhnya ia adalah penawar bagi 70 penyakit, kusta, sopak dan gila.
Rasulullah SAW kononnya telah berpesan pada Sayyidina Ali. Begitu. Setelah Ibnu Jauzi mengemukakan hadis riwayat Ali ini, beliau berkata ini adalah hadis yang tidak sahih daripada Rasulullah SAW. Orang yang tertuduh mereka-rekanya ialah Abdullah bin Ahmad bin Amir atau ayahnya. Kerana mereka berdua meriwayatkan satu naskah, satu kitab hadis daripada Ahlul Bait, keluarga Nabi Syiah. Semua yang terkandung dalamnya adalah karut. Semata-mata reka ialah palsu belaka ni. Az-Zahabi dan Talkhisul Mawdu'at muka 137 berkata Abdullah bin Ahmad perawi hadis ni adalah pendusta besar ni. Imam Zahabi kata Abdullah bin Ahmad perawi hadis ni adalah pendusta besar. Dia telah masukkan hadis merekaannya itu ke dalam satu naskah kitab atas nama Al-Bait. Asy-Syaukani juga memperakuinya dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah muka surat 152. Komentar kedua, tiada siapa pun menafikan keperluan garam untuk menyedapkan suatu makanan. Juga tiada siapa pun menafikan betapa hambarnya makanan yang tidak bergaram ni. Tak sedap langsung dah, tak ada garam. Tapi mengatakan garam adalah penawar 70 macam penyakit, termasuk penyakit kusta, sopak dan gila. Sampai hari ini pun belum lagi terbuktilah. Tak ada orang makan yang garam kat, kira hilang penyakit gila dia, sopak, kusta ni. Komentar ketiga, kenyataan membuktikan garam tidaklah baik untuk semua penyakit. Malah ia sangat-sangat memudaratkan orang yang mengidap setengah penyakit, jadi mudarat pula. Orang yang mengidap penyakit darah tinggi misalnya, dilarang doktor daripada makannya, kerana ia boleh menyebabkan ketinggian darahnya tidak terkawal. Komentar keempat. Salah satu tanda sekurang-kurangnya suatu hadis itu daif, kalaupun ia tidak maudhu' palsu, ialah hadis itu dimulai dengan Ya Ali dah. Sebelum ni ada usul Ya Ali. Kalau sebut Ya Ali, semua ni palsu kecuali satu hadis saja dah. Itu Ali seumpama Nabi Harun dah. Semuanya Ya Ali ni palsu kecuali itu saja. Hadis ini juga dimulai dengan Ya Ali, wahai Ali. Menurut para ulama hadis, hadis yang dimulai dengan Ya Ali, wahai Ali, hanya satu saja yang sahih, iaitu Ya Ali anta minni bimanzilati Harun min Musa. Wahai Ali, engkau kepadaku seperti Harun kepada Musa dah. Selain itu semuanya dhaif, kalaupun tidak ia maudhu' dah. Kalau tidak maudhu' pun dhaif dah. Tapi yang maudhu'nya yang lebih banyak daripada dhaif, secara umumnya palsu dah belaka dah. Komentar kelima, hadis contoh kedua iaitu man akadal milha qabla at-ta'ami wa ba'da at-ta'ami faqad amina min 360 naw'an. Minadda ahwanuha al-juzam al-bars. Bermaksud siapa yang makan garam sebelum dan selepas makan makanan utama, berarti telah aman selamat daripada 360 jenis penyakit. Yang paling ringan daripadanya ialah kusta dan sopak. Hadis ini seolah-olahnya menjelaskan cara penggunaan garam yang boleh membuatkan seseorang terpelihara daripada pelbagai penyakit seperti tersebut dalam hadis contoh pertama. Caranya ialah dengan memakan garam sebelum dan selepas memakan makanan utama. Cuma hadis contoh kedua ini menyebutkan lebih banyak lagi penyakit dan dapat disembuhkan dengan garam. Kalau hadis contoh pertama menyebutkan 70 penyakit dapat sembuh dengan garam, maka hadis contoh kedua ini pula menyebutkan sebanyak 360 jenis penyakit yang dapat sembuh dengan garam dah. Ingat jamu tabligh apa yang ajar makan ni colek gini, jangan ni nak bubuh dalam lidah lah tepi hujung ni. Tapi benda tu yang mana pun palsu lah, mana pada palsu ni. Komentar ke-6, penyakit-penyakit yang dapat disembuhkan dengan garam menurut hadis contoh kedua ini bukanlah calon-calon penyakit ni. Ia bahkan penyakit-penyakit yang dahsyat yang amat digeruni manusia seperti penyakit kusta dan sopak. Hadis ini kiranya menunjukkan garam itu adalah satu penawar yang amat besar. Ia merupakan penawar untuk bermacam-macam penyakit yang besar-besar dan teruk-teruk. Yang paling ringan daripadanya pun seteruk penyakit kusta dan sopak itu paling ringan dah. Kalau penyakit yang lebih ringan daripada kusta dan sopak, tentulah dengan mudah saja ia dapat disembuhkan dengan garam. Okey, komentar ketujuh. Hadis contoh kedua ini sebenarnya adalah sepotong daripada hadis yang agak panjang. Ia dengan sanad yang lengkap terdapat dalam kitab At-Tuyuriyat. Kitab At-Tuyuriyat merupakan suntingan Abu Tahir As-Silafi Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Isfahani, meninggal 570 Hijrah. Daripada kitab asalnya tulis oleh Abu Husain Al-Mubarak bin Abdul Jabbar As-Sayrafi At-Tuyuri, meninggal 500 Hijrah. Di bawah ini dikemukakan sanadnya lengkap bersama potongan permulaannya. Akhbarana Abu Mansur Muhammad bin Uthman As-Sawaq qala akhbarana Abu Al-Qasim bin Ibrahim bin Ahmad bin Ja'far Al-Khiraqi قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بن نفيرة قال حدثني أبو الطيب الصياد محمد بن إسحاق الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا موسى بن إبراهيم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل الجرجير بعد العشاء الآخرة فبات عليه نازعه الجذام في أنفه. Ini cerita pasal
lah selamat daripada 300 penyakit ni. Jadi kedua lagi dia. Jadi kata dalam isnad hadis ni terdapat berapa orang perawi yang dipertikaikan. Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Nufairah, Abu Tayyib Muhammad bin Isa al-Khuzai dan Ali bin Husain adalah perawi-perawi yang majhul, tak kenal siapa dia ni. Mereka tidak dikenali para ulama rijalul hadis. Musa bin Ibrahim pula mungkin Abu Imran al-Marwazi. Dia meriwayatkan hadis daripada Ibnu Lahiyah dan lain. Menurut setengah ulama hadis, dia adalah seorang perawi matrukul hadis. Musa bin Ibrahim ni. Al-Uqali berkata dia munkarul hadis. Ibn Adi berkata ialah syekhul majhul yang meriwayatkan hadis-hadis munkar daripada perawi-perawi thiqah dan selain mereka. Dia seorang yang jelas sekali kedhaifannya. Ad-Darqutni tidak mahu menerima hadisnya. Yahya bin Ma'in pula mengatakan dia perawi pendusta. Lihat Al-Kamil jilid 6 muka surat 38, Tarikhul Baghdad jilid 13 muka surat 38, Lisanul Mizan jilid 6 muka surat 111, Al-Kashful Hasis muka surat 262. Komentar ke-8. Okay, hadis ini disebar ke atas Nabi SAW tentu sekali bukan untuk menunjukkan kelebihan dan kehebatan baginda. Sebaliknya dia disebarkan dengan tujuan mencemarkan nama baik Rasulullah SAW dan menghina baginda. Nampak macam cerita kelebihan tapi dengan maksud tabarrak, ingin menghina Nabi SAW, menjatuhkan Nabi. Apabila seorang kafir tidak tahu menahu tentang Islam menerimanya sebagai sabdaan baginda, tiba-tiba ia tidak terbukti benar. Bukankah Rasulullah SAW semakin diraguinya dan nama Rasulullah SAW semakin tercemar pada pandangannya? Bukankah dengan mudah saja manusia akan mendustakan Rasulullah SAW dengan sebab adanya hadis-hadis palsu seperti itu? Komentar ke-9. Kalau sabda Rasulullah SAW mengenai makan sedikit garam sebelum memakan makanan utama dan selepas memakannya, dalam contoh kedua itu hanya berupa cerita saja, maka di sana terdapat pula hadis Rasulullah SAW berupa perintah dan suruhan yang diperkuatkan dengan sumpah. Ia kononnya telah diriwayatkan oleh seorang sahabat yang lain. Ibn Arraq menukilkan daripada Ibn Mandah yang meriwayatkannya dalam kitabnya Al-Akhbar Asbahan bahawa Sa'id bin Mu'az telah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW ini seperti berikut. Istaftihu ta'amakum bil milhi fa wallazi nafsi bi yadihi annahu la yaruddu 73 min al-bala' aw qala min ad-da'. Maksudnya mulakanlah memakan makanan dengan garam demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya. Sesungguhnya ia menolak 73 bala atau baginda bersabda 73 penyakitnya. Setelah mengukuhkan riwayat ini, Ibn Arab berkata dalam sanadnya ada Ibrahim bin Hayyan bin Hakim. Dia tidak layak dijadikan sebagai syahid. Kata Ibn Adi hadis-hadisnya maudhu', hadis palsu. Ibn Adi kata tak. Al-Muallimi berkata dalam sanadnya ada Ibrahim bin Hayyan, seorang perawi pembohong. Tunggu dah. Ad-Darqutni pula berkata dia perawi matruk. Komentar ke-10 dah. As-Suyuti menukilkan satu asar daripada kitab Syu'abul Iman oleh Al-Bahaqi sebagai syahid sokonganlah bagi hadis Aisyah dan dibawa dalam contoh kedua yang dikemukakan di atas. Ia adalah asar Ali radhiyallahu begini riwayatnya. Akhbarana Abu Abdullah Al-Hafiz qala hadatsana Abu Al-Abbas bin Muhammad bin Yaqub qala hadatsana Al-Hasan bin Ali bin Affan qala hadatsana Zaid bin Al-Hubab qala hadatsana Isa bin Al-Ash'ath an Juwaybir an Ad-Dhahhak an An-Nazzal bin Sabrah عن علي أنه قال من ابتدأ غداءه بالملح أذهب عنه 70 نوعا من البلاء. Maksudnya siapa yang memulakan makanannya dengan garam, Allah akan menghilangkan daripadanya 70 macam bala. Lihat Syu'abul Iman jilid 8 muka surat 100. Asar ini sangat dhaif menurut ulama rijal hadis. Juwaybir adalah seorang perawi yang sangat dhaif dan matruk. Isa bin Ash'as meriwayatkan asar ini daripadanya pula adalah majhul. Kita komentar ke-10 ni. Komentar ke-11. Ada hadis tentang kelebihan memakan garam sebelum menjamuh makanan atau memakan sedikit garam sebelum dan selepas memakan makanan utama hanya tersebut dalam kitab-kitab yang terpencil atau kitab-kitab yang mengumpulkan hadis dhaif dan maudhu' sahaja dah. Selain itu ia juga tersebut dalam kitab-kitab tasawuf. Ini orang tasawuf sufi tabligh apa pengaruh tersebut dalam kitab-kitab tasawuf yang sememangnya sangat tidak menitik beratkan soal hadis-hadis sahih sebagai panduan hidup. Antara kitab tasawuf yang memuatkan hadis-hadis dan asar-asar ini dan menjadikannya sebagai panduan ialah Ihya Ulumuddin. Yang adalah kitab Ihya Ulumuddin tu sufi dia tak di tabligh ikut Ihya Ulumuddin dia buatlah. Ada panduan iaitu Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali jilid 2 muka surat 19. Awari'ul Ma'arif karangan As-Suhrawardi jilid 1 muka surat 330. Dan Birqah Mahmudiyah karangan Abu Sa'id Al-Khadimi Al-Hanafi jilid 5 muka surat 403 hingga 404 dan lain-lain lagi dah. Kesimpulannya ialah kesemua hadis-hadis itu adalah maudhu' palsu, sama ada yang marfu' yang sampai kepada Nabi atau yang mauquf kepada sahabat, kata-kata sahabat. Semuanya palsu ni.
Komentar ke-12 dah. Hadis contoh ketiga. Hadis contoh ketiga tu dah. Penghulu laut adalah garam dah. Hadis contoh ketiga sebagaimana tersebut dalam senarai rujukan yang diberikan di atas terdapat dalam kitab-kitab yang agak popular. Dah. Ia bagaimanapun tidak sahih juga dah walaupun kitab tu muktabar besar. Sebagai contoh di bawah ini dikemukakan riwayat Ibn Majah yang lengkap bersama terjemahannya. Haddatsna Hisham bin Ammar qala haddatsna Marwan bin Muawiyah qala haddatsna Isa bin Abi Isa an rajulin arahu Musa an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidu idamikum al-milh. Bermaksud penghulu lauk kamu ialah garam. Hadis ini dhaif kerana beberapa sebab. Antaranya ialah pertama, dalam sanadnya ada perawi dhaif bernama Isa bin Abi Isa al-Hannath atau al-Khayyat. Dia adalah seorang perawi matruk. Ditinggalkan, ditolak hadis dia dan dia tertuduh pendusta juga dah. Demikian kata Hafiz Ibn Hajar dalam Taqrib at-Tahzib. Yang kedua, orang yang meriwayatkan daripada Anas adalah majhul. Tak tahu siapa dia dah. Riwayat Ibn Majah meskipun menyebutkan namanya tapi disebut dengan agak-agak saja, bukan secara pasti. Isa bin Abi Isa berkata, saya rasa saja dah. Isa bin Abi Isa itu pula seorang yang dhaif dan matruk pula dah. Yang ketiga, ittirab pada sanadnya dah. Tukataki kaca bala, kaca bilau, sanad dia dah. Dalam riwayat Abu Ya'la dan Al-Qudai, perawi di antara Isa bin Abi Isa dan Anas bin Malik gugur. Riwayat lain menyebutkan orang di antara Isa bin Abi Isa dan Anas bin Malik pula hanyalah menyebutnya dengan agak-agak sahaja dah. Okey, habis itu. Komentar ke-13. Hadis contoh ketiga ni, iaitu lauk, garam lauk dah. Menyebutkan garam adalah penghulu lauk kita. Sedangkan terdapat satu hadis lain yang diriwayatkan oleh Tabarani, Al-Bahaqi dan Abu Nu'aim dan At-Tib An-Nabawi daripada Buradah secara marfu' sampai ke Nabi, yang menyebutkan daging adalah penghulu lauk di dunia dan di akhirat dah. Hadis itu dah. Riwayat Tabarani, Bahaqi, Abu Nu'aim ni. Kalau begitu sudah terdapat pertentangan di antara riwayat contoh ketiga dan riwayat ini. Lihat riwayat yang dimaksudkan itu di bawah ini. Sayyidul idami fid dunya wal akhirati al-lahmu wa sayyidul syarabi fid dunya wal akhirah al-ma' wa sayyidul rayyahina fid dunya wal akhirah al-faghiyah. Maksudnya penghulu lauk di dunia dan di akhirat ialah daging. Penghulu minuman dunia dan di akhirat ialah air. Dan penghulu wangi-wangian di dunia dan di akhirat ialah bunga inai. Lihat Tabrani Al-Mu'jam Al-Awsat jilid 7 muka surat 271, Al-Bahaqi dalam Syu'ab al-Iman jilid 8 muka surat 68, Abu Nu'aim dalam At-Tib An-Nabawi jilid 2 muka surat 735. Tapi riwayat ini pun juga tidak sahih. Dalam sanadnya ada berapa orang perawi yang sangat bermasalah. Di dalam sanad Tabrani dan Abu Nu'aim ada perawi bernama Sa'id bin Ambasah. Kata Ibn al-Junaid tentangnya dah, dia pendusta besar, dia pendusta dah. Abu Hatim pula berkata dia tidak benar. Dalamnya juga ada Abu Hilal. Dialah yang menyerupakan madah bagi hadis ini. Dia adalah seorang perawi dhaif menurut tokoh-tokoh ilmu rijal. Pada sanad Bahaqi dalam Syu'ab al-Iman juga ada Abu Hilal. Dalamnya juga ada perawi pereka hadis untuk orang sufi. Namanya Abu Abdurrahman As-Sulami lah. Ni pereka hadis untuk orang sufi. Namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. Dalam riwayat Bahaqi kita ada perawi ni. Demikianlah kedudukan sanadnya. Tidak ada satu pun yang tidak bermasalah. Bahaqi juga ada menyeriwayatkan hadis daripada Anas dalam Syu'ab al-Iman. Anas kononnya telah berkata kepada Rasulullah SAW. Anas kononnya berkata Rasulullah SAW bersabda, khairul idami al-lahmu wa huwa sayyidul idam. Bermaksud sebaik-baik lauk ialah daging, ia adalah penghulu lauk. Riwayat ini juga tidak sahih. Dalam sanadnya ada Yazid al-Raqashi, dia seorang perawi dhaif dan matruk. Di dalamnya juga ada Hisham bin Salman al-Mujashi'i. Musa bin Ismail al-Manqari mengatakan ia dhaif. Ibu Adi pula berkata hadis-hadisnya daripada Ar-Raqashi tidak mahfuz, tidak sahih lah, tidak terjaga, tidak sahih lah. Jika diambil kira dua orang ini, nescaya daging nampaknya lebih istimewa daripada garam kerana ia adalah lauk di dunia dan di akhirat. Dan jika dikatakan keduanya sama-sama penghulu lauk, maka pada ketika itu berlakulah ittirab, percanggahan dah. Goncang. Kali ini ittirab berlaku pada kandungan teksnya pula dah. Tak di sanad, dia teks pula dah. Okay, komentar ke-14. Ringkas ceritanya ialah tidak ada satu pun hadis berkenaan dengan garam atau daging sebagai penghulu lauk itu sahih. Kebanyakannya maudhu' palsu lah. Kalau ada pun yang lebih baik sedikit, maka kedudukannya ialah dhaif sangat. Tentu sekali hadis seperti ini tidak boleh sama sekali dibuat pegangan dan panduan. Itulah habislah usul yang ke-27. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika, subhanakumdika, subhanakumdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.